Malaysia sebagai sebuah negara yang berpegang teguh kepada akidah Ahli Sunnah wal Jamaah terus menghadapi cabaran penyebaran ajaran sesat yang bertentangan dengan pegangan Islam arus perdana. Ajaran sesat di Malaysia muncul dalam pelbagai bentuk daripada pemujaan pemimpin secara kultus kepada tafsiran radikal doktrin Islam. Kontroversi terkini melibatkan Global Ikhwan Services and Business Holding GISBH kembali mengingatkan kita kepada ajaran sesat Al-Arkam yang telah diharamkan sejak Ogos 1994. Dalam laporan khas kali ini, Kini TV akan menelusuri secara ringkas beberapa ajaran sesat paling terkenal yang pernah muncul di negara ini. Jelas seperti yang saya gambarkan tadi. Bukan saja di Malaysia, di mana-mana pergi orang terima. Di mana-mana pergi orang boleh terima. Bukan saja orang Melayu, orang Arab terima kita, orang India terima kita, orang Pakistan terima kita, orang Nigeria terima kita. Orang Thailand terima kita, orang Filipina terima kita. Dan di mana-mana boleh terima kita. Sebab itu markas kita seluruh dunia ada, sampai di Perancis. Kumpulan Al-Arkam merupakan sebuah kumpulan Islam yang diasaskan oleh Asy'ari Muhammad pada tahun 1968. Menjelang tahun 80-an, ia berjaya mengumpulkan ribuan pengikut bukan sahaja di Malaysia, malah di negara jiran, Indonesia, Thailand dan Brunei. Kumpulan tersebut kemudian diharamkan pada tahun 1994 kerana mempromosikan amalan Islam sesat, termasuk dakwaan bahawa Asy'ari adalah Imam Mahdi. Asy'ari dan pemimpin utama kumpulan itu ditahan di bawah Akta Keselamatan Dalam Negeri ISA. Asy'ari kemudian kekal di bawah tahanan rumah sehingga kematiannya pada 2010. Bagaimanapun, isterinya, Jah berusaha untuk menghidupkan kembali ajaran itu melalui Rufaka Corporation Sdn Bhd yang membawa kepada fatwa selanjutnya yang melarang aktiviti syarikat itu. Saya beramal, kemudian masuk di alam sebalik mata dia panggil. Alam Bazrah dia panggil, alam sebalik mata. Saya melalui Madinah. Kemudian saya pergi ke Mekah. Daripada Mekah saya naik ke atas dan saya bertemu sendiri dengan Ayah Pin di istana dia. Jadi Ayah Pin ni adalah Tuhan bagi saya. Ayah Pin atau nama sebenarnya Arifin Muhammad mendakwa dirinya sebagai penjemahan semula Tuhan telah menubuhkan sebuah kumpulan kultus yang dikenali sebagai Kerajaan Langit di Terengganu. Kumpulan ini turut membina teko dan pasu gergasi yang melambangkan kepercayaan mereka terhadap kesatuan ketuhanan. Pihak berkuasa telah merobohkan struktur mereka pada tahun 2005 dan Ayah Pin melarikan diri sebelum meninggal dunia pada tahun 2016. Seorang lagi individu iaitu Harun Maksa telah mengasaskan sebuah kumpulan kultus di Pahang pada sekitar 2013. Pengikutnya diajar untuk memujanya sebagai Tuhan Harun dan kumpulan ini terlibat dalam beberapa aktiviti jenayah termasuk pembunuhan seorang pegawai agama kanan. Harun kemudiannya ditangkap pada 2013 dan meninggal dunia dalam tahanan pada 2016. Kesemua ajaran ini mempunyai persamaan iaitu mengangkat seorang pemimpin yang dianggap Tuhan dan hanya pengikut mereka yang layak dan dijanjikan masuk syurga. Sehingga Oktober tahun lalu, hampir 154 ajaran sesat telah difatwakan menyeleweng sejak tahun 1950-an. Baru-baru ini negara dikejutkan dengan serbuan ke atas beberapa premis milik Global Ikhwan Services and Business Holding dalam operasi Ops Global yang dijalankan oleh pihak berkuasa. Serbuan ini turut melibatkan dakwaan penganiayaan kanak-kanak sekaligus mencetuskan kebimbangan terutama apabila beberapa bekas ahli gerakan Al-Arkam didapati terlibat dalam organisasi tersebut. Apakah daya tarikan ideologi yang menjadi asas kepada pergerakan seperti ini? Dr. Abu Hafiz Salihuddin, pensyarah kanan dari Universiti Islam Antarabangsa Malaysia, berkongsikan pandangannya kepada Kini TV. Untuk masyarakat Malaysia memahaminya, sekiranya sesuatu ajaran, sesuatu aliran itu mempromosikan, mensakralkan, mentakzimkan, mentakdiskan makhluk selain daripada Nabi SAW sebagai wakil Allah Subhanahu Wa Taala, maka ada kemungkinan besar ia adalah satu aliran ajaran sesat, dan aliran-aliran yang sesat yang kita tahu itu akan bermula dengan mensucikan pemimpin mereka, guru-guru mereka, dan bahkan mereka mendakwa bahawa mereka itu adalah mempunyai hubungan terus dengan Allah Ta'ala ataupun hubungan terus dengan Nabi. Agama. Kebanyakan kumpulan ini juga sering mengangkat elemen The Messiah atau Imam Mahdi sebagai tarikan kepada pengikut. Mengapa elemen ini begitu menarik bagi mereka? Dia jadi tarikan kerana untuk seseorang ataupun untuk sebahagian aliran dan juga pandangan ini, kalau mereka mendakwa diri mereka adalah Nabi, utusan Tuhan, maka itu dengan mudah untuk ditolak. Maka Mahdi ini adalah satu watak yang dijanjikan pada akhir zaman.
Namun Nabi SAW tidak memberikan garis masa yang tepat. Jadi ini merupakan satu elemen yang mudah untuk dijual. Maka menggunakan hadis-hadis dan peristiwa-peristiwa akhir zaman itu mudah untuk menarik perhatian manusia. Dan dunia Islam dia kehilangan hero, dia kehilangan juru cakapnya, kehilangan pejuangnya. Maka menggunakan hadis-hadis dan peristiwa-peristiwa akhir zaman itu mudah untuk menarik perhatian manusia. So dia angkat satu tokoh dan tokoh itu pula menjanjikan syurga bagi dia, bagi melegitimasikan kewujudan ataupun ajarannya, maka dia telah pun mendakwa bahawa dia adalah Mahdi ataupun guru dia adalah Mahdi. Sementara itu, merujuk kepada dakwaan pengaruh ajaran sesat dalam GISBH, Abu Hafiz menyatakan bahawa beberapa pihak berkuasa agama enggan memberi perhatian serius terhadap dapatan kumpulan pengkaji yang memantau organisasi tersebut. Menurutnya, tindakan yang diambil terhadap entiti berkaitan GISBH agak lewat, menunjukkan perlunya pengstrukturan semula Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM. Ia telah berlaku semenjak daripada 2019. Siri meeting, siri bengkel, pertemuan itu berlangsung tanpa henti, tapi tidak ada sebarang keputusan dan juga tindakan. Kita tahu bidang kuasa yang terhad kepada JAKIM. Tetapi JAKIM boleh menjadi satu sekretariat dan telah menjadi sekretariat dalam banyak perkara dengan memberikan penerangan kepada pihak PDRM, berikan penerangan kepada pihak-pihak berkuasa agama di peringkat negeri untuk bertindak sesuatu. Cerita juga, isu berkaitan GISB ini telah muncul seawal 2012 dan 2013. Pasukan cawangan akidah di bahagian penyelidikan JAKIM telah pun bermula. Namun pada satu masa kumpulan itu telah pun dibubarkan dengan maksud ahli-ahli yang melakukan kajian itu telah pun dipindahkan, terutama ke bahagian halal. Dan semenjak daripada itu, pengkajian terhadap GISB ini makin melemah. Walaupun ajaran seperti Al-Arqam telah diharamkan lebih 2 dekad lalu, kemunculan semula organisasi seperti GISBH menunjukkan bahawa pengaruhnya masih wujud dalam kalangan segelintir pihak. Dengan pelbagai serbuan dan dakwaan yang mencetuskan kebimbangan masyarakat, isu ini memerlukan perhatian berterusan kepada pihak berkuasa untuk memastikan umat Islam di Malaysia terus dilindungi daripada ajaran yang menyeleweng. Jika anda menyukai laporan yang kami hasilkan, kami amat berbesar hati jika anda boleh membuat sedikit sumbangan kepada kami. Anda boleh menyumbang dengan scan kod QR yang tertera di skrin atau klik pada pautan yang disertakan di bawah. Sokongan anda akan membantu kami menjalankan peranan semak dan imbang serta menghasilkan lebih banyak berita yang berkualiti. Terima kasih atas sokongan anda. Saif Akmal melaporkan untuk Kini TV.